Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama. Insya-Allah pada pagi ini kita kesambung perbincangan kitab Al-Kabair, bab yang ke-64 bab yang ke-64 muka surat 419. Jadi dosa besar yang ke-64, minum dengan menggunakan bejana ataupun bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Jadi pada pagi ini insya-Allah perbincangan kita berkaitan dengan satu ketetapan yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk peraturan. Peraturan ini dalam bentuk larangan supaya umat Islam ni tidak menggunakan bekas ataupun peralatan yang digunakan untuk makan minum yang diperbuat daripada logam, emas dan perak. Sebab emas dan perak termasuk dalam kategori logam. Jadi tidak boleh. Jadi sebelum kita bincang perkara ini, kerana perkara ini disentuh secara ringkas saja oleh Imam Zahabi. Jadi apa falsafah kita kata? Kehendak yang dimaksudkan oleh Nabi di sebalik larangan umat Islam agar tidak menggunakan peralatan untuk minum, untuk makan yang diperbuat daripada emas dan perak. Objektif yang paling besar adalah untuk supaya mereka ni tidak bermewah-mewah, terlalu bermewah-mewah. Itu yang pertama. Itu seperti mana yang disebut dalam kitab-kitab falsafah hukum. Yang kedua, supaya mereka tidak menyerupai ataupun menyamai kehidupan yang terlalu mewah yang dilakukan oleh orang-orang kafir, khususnya pembesar-pembesar yang tidak Islam itu. Yang ketiga, tujuan yang ketiga ialah supaya umat Islam ni sentiasa memikirkan kehidupan orang-orang yang susah tu. Orang susah ni, kita kata nak makan pun tak lepas, nak makan pun tak cukup. Kalau musim PKP baru ni kita nampak lah, terlalu ketara sangat. Mana orang-orang yang susah, yang mana gaji harian mereka, pendapatan mereka adalah bersifat harian. Kita tengoklah, ini pengalaman saya sendiri dalam tempoh tu, kita tengok bagaimana susahnya. Susah sungguh lah. Sebab apa? Allah uji mereka tidak boleh bekerja dalam keadaan itu. Di situlah sebenarnya terletak, kita kata, simpati ataupun arahan Nabi supaya kita kena fikir kepada orang miskin. Jadi kalau dalam bab makan minum, kalau bekas pun dibuat daripada emas, itu tidak layak, tidak sesuai lah. Sebab apa? Sebab emas dan perak ni kira-kiranya mahal lah harga. Dan sebenarnya fenomena ini berlaku kepada masyarakat kafir yang tidak Islam, khususnya pembesar-pembesar, sebagai apa? Tanda kemegahan itu. Untuk nak ayatnya mereka ni kaya, siapa bekah cawan, kita kata, peralatan yang digunakan untuk makan minum pun diperbuat daripada emas dan perak. Ini bagi Islamnya keterlaluan. Keterlaluan. Baik, sehubungan dengan tajuk ini Imam Zahabi kemukakan tiga hadis. Dan hukum ni sebenarnya boleh dikatakan diterima oleh semua ulama. Diterima semuanya. Misalnya Nabi SAW pernah bersabda, la talbasul harir walad dibash wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Janganlah kamu memakai kain sutera dan pakaian yang diperbuat daripada dibash. Dibash ini sejenis kain sutera yang mahal lah, yang halus.
Dan janganlah kamu minum daripada bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Jangan pula kamu makan dari piring emas dan perak, kerana sutera emas dan perak untuk orang-orang kafir semasa hidup di dunia ni, sedangkan untuk kamu adalah di hari akhirat. Dalam hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, innal ladhi ya'kulu aw yashrabu fi ina'i adh-dhahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya orang yang makan atau yang minum dengan menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak, dalam perutnya bergolak api neraka. Api neraka ni neraka jahannam. Sesiapa yang makan dan minum dengan menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak, seolah-olah dia minum api. Api itu bergolak di dalam api itu daripada neraka jahannam. Bergolak dalam perut dia. Baik. Yang ketiga, man syariba fil fiddah lam yashrab fiha fil akhirah. Sesiapa yang minum, maksudnya makan minumlah, daripada bekas yang diperbuat daripada emas dan perak, maka dia tidak akan dapat menggunakan peralatan itu di hari akhirat. Maknanya dia tak akan dapat kelebihan itu di hari akhirat. Baik. Imam Zahabi kemukakan 3 riwayat di bawah bab ini. Riwayat pertama menyebutkan bahawa seperti yang saya sebut tadilah, di sini ada larangan. Jadi yang dikatakan sutera ini untuk lelaki lah. Untuk lelaki. Untuk perempuan ada hadis lain sebut boleh, untuk lelaki tidak sesuai. Jadi sebab tidak sesuai tu kerana sifat yang ada pada pakaian itu tidak sesuai untuk lelaki. Sebab dia lembut sangat. Lembut ni dia lebih sesuai kepada perempuan. Jadi para ulama sebut di sini Nabi SAW nak mengajar, selain daripada dengan maksud tidak bermewah-mewah, dia nak mengajar juga bahawa lelaki ni dia tidak sesuai lah dengan sifat tu. Jadi pakaian apa biar nampak ke lelaki tu lah. Itu maksudnya. Banyak sebenarnya hadis-hadis yang Nabi sebut bahawa lelaki ni dari segi pakaian, cara bercakap, semua dia kena biar ada beza lah dengan perempuan tu. Jadi maknanya asal untuk perempuan ni kita latih untuk lembut. Sebab tu Nabi cara bercakap dengan anak-anak perempuan pun lain, cara layan. Misalnya kalau kita bawa beli hadiah, kita bagi pada anak perempuan dulu. Ini menjadi amalan sahabat. Sebab perempuan tu dia perlu dididik dengan cara yang lembut, sesuai dengan keadaan dia. Bahkan kalau kita baca buku-buku berkenaan dengan psikologi, disebut perkara ni bahawa salah satu punca perceraian kerana apa? Kerana perempuan itu kasar. Itu salah satu penyebab lah. Salah satu penyebab. Jadi itu lari daripada sifat asalnya. Banyaklah kalau kita nak bincang dalam hadis, kita boleh nampak lah. Boleh nampak bagaimana cara berjalan Nabi ajar supaya lebih sopan. Perempuan tu, kalau lelaki kita kata tidaklah begitu. Baik. Kukuk mana pun seperti yang saya sebut tadilah, larangan ini sebenarnya atas beberapa sebab tadi. Baik. Jadi Nabi kata, bahkan Nabi sebut dalam hadis yang pertama ni, hak Nabi larang itu sebenarnya hak tu untuk orang kafir lah. Baik, di sini sebenarnya para ulama bincanglah juga sebenarnya. Jadi apa sebab diharamkan? Walaupun kita sebut tadi beberapa sebab. Walaupun setengah ulama kata hakikat sebab tu sebenarnya tidak jelas lah. Tidak jelas. Tu pandangan ulama. Hak sebenarnya di sini ramai ulama kata ini amrun ta'abbudi. Ni Allah nak uji kita. Sebab dia kata perkara ni kalaulah pakar benda-benda ni boleh menimbulkan kita perkara yang tidak baik. Perkara yang tidak baik tidak terbukti begitu. Misalnya orang pakai cincin pun tidaklah kata jadi setengah-setengah tu jauh molek pakai gelamah pun nak buat baik pada mak. Mana kesan dia gede sebenarnya. Di sinilah kebanyakan ulama dan saya sebenarnya lebih setuju hak inilah juganya, iaitu Allah nak test kita. Dengar ke tidak kata dia. Ni termasuk amrun ta'abbudi. Amrun ta'abbudi. Allah nak tengok. Benda-benda hak jenis pasal nampak gah ni kita kata. Yalah kalau bagi orang kaya dia nak benda-benda gini. Tiba-tiba Tuhan tak bui.
Tuhan nak uji kita setara mana. Selain daripada maksud-maksud yang disebut oleh ulama, Tuhan nak uji. Patuh kau tidak perintah aku? Supaya ni lah kita atas kita semaya. Cuba tengok kita semaya, nak minum air tak boleh. Bahkan kita terlalu terikat sangat dengan perkara-perkara yang bersifat larangan. Dan perkara yang diharam ketika solat ni semua perkara harus berlaku tu. Perkara halal berlaku tu. Tak boleh makan, tak boleh minum. Sehingga kalau ada sakit-sakit makan yang lekat celah gigi, kalau jatuh atas lidah pada hadis Nabi sebut, tak boleh telan tu. Kena waktu ubik letak dalam poket. Jangan kuat atas kapek ni, jangan. Jangan buat begitu. Tu dalam hadis Bukhari ada dibincang perkara tu. Bincang tu maknanya dari sudut kena jaga kebersihan masjid ni. Jangan kita buang sisa makanan dalam mulut tu, kita buang atas kapek, atas lantai. Itu termasuk dalam perkara yang menyebabkan tak dapat pahala mari masjid. Kena jaga sungguh hati-hati. Jadi semua perkara-perkara ni sebenarnya adalah amrun ta'abudi. Allah nak uji kita. Banyaklah dengan kita semaya. Siapa tak boleh buat perkara-perkara sebelum tu boleh. Bila wisalah boleh pula lepas tu. Tuhan nak uji lah. Tu. Mana ini sebagai salah satu latihan kendiri. Pengendalian diri seseorang Muslim untuk patuh kepada perintah agama. Tu paling besar. Baik, tak apalah. Ulama bincang lagi sebelum kita baca syarah dia. Saya nak sebut sebab dia tidak sebut keseluruhannya. Baik. Kita ambil lah pandangan ulama yang mengatakan larangan ini atas sebab-sebab saya sebut tadi lah. Tak sewi bermewah-mewah, tak sewi tidak mahu serupa dengan orang kafir, supaya kita sentiasa fikir juga kepada orang-orang yang susah ni. Selain dah tu. Baik. Setengah-setengah orang. Ni dia patuh ni. Tapi pakar cincin tu daripada Perak mata ke 40,000. Mahal pada mah pula. Mahal pada sutera pula. Lagu mana tu? Jadi kalau mengikut setengah ulama lah, dan guru saya sendiri bahkan Yusuf Qardawi pun, kalau orang buat gitu makna dia tidak memahami kehendak ruh agama. Hak ni bila tidak suruh bermewah-mewah, hak tu pun tak boleh jugalah, walaupun tidak jelas dari segi nas. Dia kata perak ke apa kita tak akal gini ni untuk minum ke apa tu. Jaga tapi kak cicing beli burung 20,000. Kecil ya burung tu. Kalau makan pun seorang makan pun tak itu. Memang bukan untuk makan pun. Tak burung tu. Untuk hibur dia punya telinga. Bunyi suara. Lepas tu mapuh burung tu. Beli 20,000. Tak. Jadi benda-benda gitu umat Islam kena fikir. Kena fikir. Walaupun jadi maknanya daripada perkara yang Allah haramkan secara khusus ini, kita boleh bawa perkara yang harus kepada perkara yang harus. Jangan bermewah-mewah. Objektif dia tu. Jadi kena fikir. Misalnya kalau nak beli baju, kita kata tak siapa 900 lah baju contoh, pada bah busuk betul lah. Ada seorang esko tu di Kedah tu, dia sebut lah, almarhum Ustaz Ustaz Aziz dia pernah MB dulu. Saya dengar lah, ni kita nak ambil dari sudut positif lah. Dia kata dia beli baju pasal malam masuk mesyuarat esko. Beli baju pasal malam, tak terganggu apa pun mesyuarat pakai baju gitu pun. Dia proses nak latih, memang hidup dia sederhana lah. Kita tengok sebab sahabat saya hidup sana pun memang dia hidup sederhana. Rumah dia tu nak pakai kita kata gak lah, peruntukkan daripada kerajaan apa dia tak mahu. Sebab kalau kita pakai pegawai di rumah tu, orang kapur nak mari jumpa pun payah, banyak dia fikir. Jadi dia tengok sebab dia orang yang baik ni dia tak takut, orang jahat dia takut. Sebab dia baik dengan masyarakat, dia tak takut. Jadi kehidupan tu yang dikehendaki sebenarnya adalah hadis ni. Maksud dia, ni orang panggil maqasid syari'iyah. Dan istilah dia panggil maqasid dia. Nak tu. Tapi dari sudut lain jangan pula selekeh sangat, tak boleh juga dalam hadis sebut. Biar kemah rapat tapi tidaklah siapa perekat bazir. Bazir ni hadirat maknanya istilah bazir ni wad'u syai' fi ghairi mahali. Salah satu walaupun dia sama juga dengan ta'rif zalim tu, letak sesuatu tak kena pada tempat. Kena kau nak pakai baju siapa 1,200 baju. Sedangkan kita kata orang lain pakai harga 100 pun lengok-lengok lah comel baju tu lah. Misalnya benda-benda gitu. Jadi kalau kita belanja, sebab itulah misalnya Hafiz Ibn Hajar dalam syarah hadis dia ada sebut, dia kata umat Islam ni kalau dia duk tumpu sangat habis duit pada perkara mubihat, perkara aksesori ni, kita kata aksesori lah, perkara yang harus duk habis situ lebih banyak, menyebabkan dia tak ada nak sedekah. Dan bila dia latih hidup dia begitu, lama kelamaan dia akan hilang sikit sebanyak, akan terjejas, terhakis.
sifat suka sedekah, bahaya. Jadi kalau kita gini mudah, bila Nabi larang sesuatu tu memang dia ada kesan buruk dia. Dia ada kesan buruk. Jadi hilang semangat nak sedekah tu. Tu kesan dia. Akhir sekali jadi gila kepada harta, macam-macam penyakit mari. Tu kita kena sebab tu kena berhati-hatilah. Kita belanja ni biar pada-pada lah. Pada-pada, jangan lebih sangat fikir kepada orang lain. Sebab harta Allah lebih banyak pada kita ni, Allah ada maksud lain sebenarnya. Allah ada maksud lain. Sebenarnya Allah nak peluang untuk kita buat kebaikan. Tu sebenarnya falsafah dia. Baik, cuba kita tengok. Sebenarnya apa yang saya sebut tu lebih kurang lah daripada hak syarah di sini sebenarnya. Cuma tambahan lah. Barang-barang yang Allah larang ni dalam hadis Nabi sebut ni sebenarnya kalau kita guna untuk tujuan lain, misalnya untuk perubatan, tak apa pula dari segi fiqh. Misalnya kita kata bagi orang yang ada penyakit kulit, doktor pun cadar kepada dia selain pada makan ubat-ubat, pakaian dia molek dia pakai ada daripada sutra sebab dia ada unsur perubatan. Tak apa tu boleh. Sebab tu dari fiqh kata kalau gigi mah adalah kerana dia tak bau misalnya, banyak sebab tak rasa tu. Bukan rasa nak bermegah-megah, tidak, tu boleh pula. Tapi kalau untuk berjana bekah ni tu tak boleh langsung tu. Tu tak boleh sampai ke kiamat, tak boleh. Jadi kena berhati-hatilah. Sebabnya kalau kita baca sejarah orang Arab dulu ni, semua ni daripada mah. Jadi orang pergi tengok tu nampak dah itu satu kemegahan. Pala stareka buat daripada mah. Megah dia tu. Hak kursi tak sekira lah, tempat tak tangan buat daripada mah. Hak tu hadirat. Jadi duit tu hanya mengalir pada perkara-perkara yang tak perlu pun. Tu tujuannya. Orang yang tumpu sangat pada pasu bunga beli Korea, nak kata sini pun tak hidup kau bunga kalau beli pasu kat sini. Hidup patullah. Angin tu nak pelepah angin. Bukan nak jamu tu, nak jamu syahwat, nafsu. Nafsu ammarah tu yang sentiasa suka pada keburukan. Allah asih nak tahu tukar. Kita 5 tahun tak tukar lagi nak kita kata molek-molek basuh. Lepas tu mahal 78,000. Lepas tu hak tu buat jadi bandar pula, lepas tu rugi duit habis gitu. Sport ring tukar, nak kali tubik model baru tukar. Kadang duit habis gitu. Hadir-hadir bila kena penyakit ni kan dia tak rasa bazir benda gitu. Cuba bayangkanlah. Ni saya tengok sendiri, pergi ke saya sebut dah sebelum nak ayat yang sampai tahap tu bila nak tipu ke syaitan. Keretanya kena hari ya. Nya pasal sound system dalam tu gua 20,000. Saya tengok sendiri tepi patah. Dia nak pasal tepi umur dia tak boleh, dia kena pasal derah dengan padai tu. Penuh. Dia punya bahagian belakang, but belakang tu dengar speaker. Jadi kena pergi tepi patah nak dengar. Baru tak ganggu orang. Tidak ganggu hijab tu. Nak beli sayur pun payah. Nak buh mana? Tapi berapa saya tanya dia? Berapa dia kata 20,000 neng kita. Mahal speaker dia dengan kereta kita. Jadi kalau siapa tahap tu nak kata haruh lagi kau nak kata haram tu. Bagi saya ke siapa tahap tu jatuh ke hukum haram tu. Kalau siapa tahu tu. Tu kena beringat dia kena berhati-hati. Baik. Kita pergi kepada dosa besar yang ke-65 iaitu debat. Ni suka berdebat ni. Berdebat dalam perkara tak perlu. Debat kursi dia kata hak tak perlu. Dan juga perwakilan hakim yang tidak amanah lah maksudnya. Menjadi saksi kau ikutlah sesuatu yang melibatkan kes, yang melibatkan memutuskan hukum, dia terlibat dalam penipuan itu. Semua tu termasuk dalam dosa besar yang mana hak ni dia kena taubat khusus, tak padan dengan buat amal ibadat, tak ada, dia kena taubat khusus. Kalau tidak taubat, kes ni akan jadi kes di mahkamah Allah SWT, akan dibawa sampai ke mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sehubung dengan tajuk ini Allah berfirman, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Dan di antara manusia ada, bukan semua, di antara manusia ni ada yang mana kata-kata dia, ucapan dia tu mengkagumkan engkau di dunia ni, di dunia, fid dunya, fil hayatid dunya, ada. Sebab zaman Nabi ni orang-orang kafir ni bila dia bercakap dia boleh memukau orang.
Sebab dengan bahasa syair dia dan sebagainya. Sebab kita lah ni, kalau kita dengar setengah-setengah orang ceramah tu, Allah kagum kita. Tak apa pelawak hangit. No, tak betul pun sebenarnya. Tapi kalau dengar dia kecek kat, oh hebat kita kata. Boleh jadi terpengaruh. Allah kata ada manusia jenis gitu. Allah beri kelebihan pada dia, hebat pada percakapan. Pidato dia hebat. Tapi tak betul. Kamu jangan kagum semata-mata dia sedap ceramah. Jangan kagum dengan semata-mata hebat dari segi mengatur susun bahasa. Jangan terpengaruh. Itu maksud dia. Dan orang-orang begini kadang-kadang dia sanggup sebut nama Tuhan lah. Bersumpah dengan nama Allah pun dia sanggup. Sedangkan wa fi qalbihi, sedangkan untuk apa? Untuk membenarkanlah. Jadi hak dia sebut tu kerana ayat ini daripada hati yang ikhlas, dia sanggup sebut nama Tuhan, pada bohong. Wa huwa aladul khisam, sedangkan dia lah hak paling benci kepada kamu. Kena beringat sikit, kadang-kadang orang ni depan kita yang molek ni. Kita umat Islam ni hadirat kadang-kadang mudah tertipu dengan kata-kata manis orang. Dengar orang kafir baca Quran, kita kata dia sokot congak-congak ekor. Berhati-hati. Kita bukan suruh sangka buruk, kena tengok ayat lain pula. Jangan tak boleh sangka buruk. Hak tu kena berhati-hati. Tapi jangan mudah terlegok lalu kata-kata tu. Tak boleh berhati-hati, biar cerdik. Sebab kadang-kadang sebab berlaku dah sama Nabi ni pun. Berlaku dah sama Nabi. Kita ni kadang-kadang gitu. Sedangkan orang kafir ni dia ada agenda dia. Bukan kita nak sangka buruk sepenuh masa pada tidak, tapi berhati-hati. Jangan jadi bodoh. Hak tu maksudnya. Sebab kalau kita terlalu sangka buruk tak boleh juga. Jadi bagaimana nak biasa imbang itu? Itu maksud dia. Maknanya seseorang tu kita kena tengok rekod hidup dia macam mana. Kena tahu latar belakang orang tu. Itu maksudnya. Wa idza tawalla, dan apabila dia berpaling daripada engkau, mana dia pergi tidak berada di hadapan engkau di muka bumi lah, liyufsida fiha, dia berusaha untuk membuat kerosakan di muka bumi, dan dia merosak tanaman. Maknanya hak dia sebut pada kita tu sebenarnya adalah untuk mengambil perhatian kita saja, untuk menipu kita. Di belakang kita macam-macam dia buat. Sebab orang kafir zaman Nabi ni, salah satu perbuatan jahat depan molek gini, sanggup sokong nak puji Nabi, tiba-tiba lepas tu di belakang Nabi dia fitnah Nabi. Dia menimbulkan, kita kata, bibit-bibit perpecahan dalam masyarakat. Tu perangai orang kafir. Kalau orang Islam dia tak ada sifat-sifat gitu. Tu. Jadi hak dalam ayat ni hak sesuai dengan tajuk tadi, aladul khisam, dia lah orang paling bermusuh. Khisam ni selain pada makna bermusuh, jenis suka bertelagah dari segi bahasa, percakapan, suka debat. Kadang-kadang benda kalau kita duduk dia apa selesai masalah tu, tak boleh sebab tak kena tu. Jadi sekarang, jadi apa yang disebut oleh dalam ayat ni dan dalam hadis yang kita akan baca lepas ni, nyata sungguh zaman kita ni. Kalau tengok dalam internet hadirat, dalam FB misalnya, kalau dia bahas tentang isu politik, lebih pada orang politik. Hak kutub tu tak kira lah. Caci tu hingga hilang langsung. Kita tengok umat Islam norma akhlak tu hilang langsung. Tu dia. Siapa tak tu? Ustaz bukan ada kena juga nyakit ni. Mudah fitnah. Tu orang panggil fitnah akhir zaman. Termasuk dalam fitnah akhir zaman. Perkara tak payah debat pun jadi debat. Pada benda kecil, senyap gitu pun hilang dengan gitu ya benda tu. Jadi jangan mana dengan kita baca ayat ni dan juga hadis-hadis kehadapan ni, kita kena berhati-hati sebab perkara tu dia dosa tu. Baik, dalam ayat lain surah Az-Zukhruf ayat 58 Allah berfirman, "Ma darabuhu laka illa jadala." Mereka tidak membuat perumpamaan itu kepadamu melainkan semata-mata untuk bantah saja. Balhum qaumun khasimun, sebenarnya mereka itu kaum yang suka bertengkar. Kadang-kadang dia hujahi kamu, dia debat kamu tu bukan nak cari kebenaran, tidak. Dia nak menimbulkan keraguan. Dia nak menimbulkan perpecahan. Mana umat Islam hok duk kejat dah, kita tahu duk mantap dah dengan pihak agama pun boleh jadi longgar semula. Timbul waswah dalam isu-isu yang jelas dalam agama. Tu tujuan dia. Bukan ada kebaikan pun. Sebab tu jadi maknanya ayat-ayat sumpah ini Allah sebut pada Nabi supaya Nabi jangan dilayak kau gitu. Kalau kita kecek Kelantan, kalau kita layak gampah kita lah. Tak salah ya, biar ikut dia. Dia puas, dia berhenti sendiri. Sebab manusia ni kalau orang tak layak dia pun malah duk cara sangat.
Ya dia jadi itu sebab kita layan dia. Jadi popular tak ada pasal dia. Kalau dia nak agam dia sah kan. Soalan lagi tu. Kamu bila kamu sampaikan hujah dengan mantap, manusia ni akan fikir. Tak ada cara lah dia nak debat, dia nak bahas, nak kata. Kalau nak takwil ni hadirat, semua orang boleh takwil. Semakin cerdik seseorang itu, semakin hebat takwil dia. Kalau kita duduk dia, awak tak tahu dia senyap gitu. Kecuali kalau perkara tu kita rasa perlu sangat, boleh menimbulkan fitnah yang lebih besar, tu baru kita boleh jawab lah. Itu maksudnya. Baik. Kemudian dalam firman yang lain, iaitu surah Ghafir ayat 56, Allah sebut innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurim illa kibrum ma hum bibalighi. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan ataupun bukti yang sampai kepada mana bincang debat tentang hukum agama, dia bukan mahir pun dah lebih dah tu. Cuba kita tengok. Saya ambil contoh mudah. Hal ni isu hak bersalah ni di kalangan umat Islam yang terkena penyakit liberal ni, hak bersalah ni dia mempertikaikan ni menutup aurat ni. Menutup aurat ni hadirat seolah-olah macam perkara ni tidak rasional langsung. Itu gambaran umat Islam yang terkena penyakit liberal ni. Tidak masalah dia fikir tak boleh. Sebab dia tengok orang-orang maju pun tak tutup aurat pun. Dia kira gitu. Dia tidak kira ni perintah Tuhan. Padahal tidak, bila dia nak melakukan pembedahan dan sebagainya tu hak tu pakar lebih pada itu aurat. Nampak mata tak nampak pula tu. Ni perintah tu jelas dalam Quran, dalam hadis. Tapi sebab dia kena satu penyakit, pengaruh luar menguasai dia. Jadi dia bincang perkara tu. Padahal dia bukan tahu pun tentang hukum tu. Bagaimana maksud ayat Quran, bagaimana maksud hadis tu, apa tujuannya, dia tidak sebut. Tu. Sebab perkara ni dibuat kajian. Mana bila perempuan tu, sebab dia manusia ni salah satu berlaku zina, rogo dan sebagainya, penyumbangnya kerana pendedahan aurat lah. Dan aurat dia bukan perempuan saja. Misalnya lelaki pakai fit, kemah, baju dah, perempuan akan terangsai juga. Tak boleh juga tu dalam agama kita. Tak sebenarnya. Maknanya penekanan terhadap aurat ni dia bukan ditujukan kepada perempuan semata-mata, tidak. Walaupun lelaki ni lebih ditujukan supaya jaga penglihatan tu, tundukkan mata, jangan tengok. Hak tu dari sudut tu. Dari sudut perempuan pula dia kena jaga aurat dia tu. Awak nak pakai baju pesing mana pun pakai pergi, tak apa, bebas agama bagi. Nak pakai telekong pusing siapa mesti ligat tak jumpa cari pocah tak lagi tak apa, asalkan tutup aurat. Dia tutup aurat ni bukan bermakna tutup tu budak. Dia bukan makna gitu. Salah satu makna tutup auratnya pakai pakaian yang longgar, bukan yang ketat itu. Pakai pakaian yang tidak terlalu nipis, itu antara je lah. Jadi spek dia tu disebut oleh Suqadawi dengan detail. Dalam mazhab Syafi'i kita pun disebut dengan detail. Menutup aurat ni dia mesti ada ciri-ciri dia. Bukan ikut kepala kita, tidak. Ni kalau pakai ketat, pakai seluar tu sebab baru nakal kita kata tak. Pakai baju adik dia pakai telekong, tu tidak menutup aurat tu. Tu tutup kepala saja tu baru tu. Dia tutup aurat ni lain. Jadi perkara-perkara gitu hadirat. Bahkan kalau kita perhati ayat hadis Nabi kata pakai yali ni aku al-kasiyat. Nabi sebut kasiyat ni mana pakai pakaian tu jadi transparent, jadi nampak untuk kulit tu, nampak bentuk tubuh. Itu pakai yali ni aku. Jadi bagi seseorang yang ada penyakit ni, pengaruh kehidupan masyarakat bukan Islam dan sebagainya, dia akan persoalkan perkara tu. Itulah. Jadi kita dalam kisah lagu ni sebenarnya kalau boleh kita jangan japuk lah. Takut kalau kita japuk kita lain jadi lebih teruk. Boleh jadi siapa tolak hukum. Hak tu sebelum tu persoal saja. Boleh jadi tolak hukum sehingga silap-silap hari bulan kalau kita layan pun jadi kafir nah dia. Kena berhati-hati. Bila dia parok buku kecek kita, payah ikut agama. Dia buat tu sebuti. Padahal sebelum tu tak tobek gitu. Sebab tu Nabi kata kena berhati-hati. Orang-orang gini dia kena menggunakan pendekatan yang lebih berhikmat. Contoh kita kata dalam king. Saya bukan nak sokong dia, kita pun benda tu jelas dah hukum. Misalnya hukum tetap pondai, tak kira lah nama ke dia dah. Pondai. Kalau tengok dia makah tidak comel pada bini kita. Mana kita tengok dia dengar putih uji gitu. Saya tengok dalam internet alik sial dah hadrat.
Dia buat pertandingan hak bobok pondan ni, sekali kita tengok lebih comel pada Ratu Cantik Otino tu lah. Ratu tu. Nah, tengok tu. Tu yang uji manusia. Nak mana? Habis tu setengah tu saya tahu tengok dalam internet. Setengah tu 1 juta habis. Nak urus diri dia supaya berubah jadi fizikal dia tu. Nampak macam perempuan. Tapi tak boleh ubah, atau lekung tak boleh ubah. Tak nak buat cabut ni mati. Nah. Waktu tu nampak teriak lain, dia boleh hajah lagi. Sehingga buai kemaluan. Sehingga ada tu orang Melayu kita. Nak ayat dia jadi perempuan, ada siapa dia tunjuk seluar sendu dia. Nak ayat tak ada dah zakat tu. Siapa tahu tu sesak je. Orang-orang lagu ni hadirat. Kalau kita nak layan dia, betul lah sepuluh Menteri Agama kata kena ambil, letak kurung, kena kaunseling. Betul lah dalam kitab fiqh dulu sebut orang-orang lagu ni tak boleh kaji abiah bebas kita. Dia merosak ke orang lain dan dia sendiri tak akan rosak, pergi lebih jauh daripada tu. Kena kaunseling. Sebenarnya tangkap dia tu bukan sebagai hukum, sebagai proses nak islah, nak buat kebaikan, nak buat perubahan ke arah lebih baik. Tu sebenarnya. Kau tidak ke hadirat nyaya ke dia. Sebab kalau kita tengok orang kafir sendiri, orang kafir tengok dalam internet bagaimana luahan ibu bapa orang kafir bila anak dia tukar jantina, sedih ibu bapa dia. Makna fitrah manusia tak boleh terima tu. Mana orang kafir sendiri pun sedih anak dia hak jatuh molek-molek jadi tina. Dia malu tu. Fitrah manusia. Di interview mana ibu bapa tidak Islam lah. Hak kis mana anak dia terlibat dengan kita kata gay, kalau misalnya lesbian, nak sama tina. Patah ada hak tu mana jenis biasa tak jelas dia ni. Jatuh ke dia pun tak jelas. Kita tengok jelas molek. Nah, ada pula penyakit tu. Jenis transgender dan macam-macam lah ada. Sebelum ni LGBT, ni LGBT D selagi. Tengok tu istilah tu kok lain pula. Apa tu teruk tak? Jadi perkara-perkara gitu sebenarnya no. Jadi silap-silap hari bulan perdebatan itu bukan membuahkan hasil yang baik. Asalnya baik. Sebab tu kena berhati-hati. Jadi dalam ayat surah Ghafir, innal ladzina yujadilu, sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah ni tanpa alasan yang kukuh, tanpa ada ilmu yang sampai kepada mereka, guna akal semata-mata. Yang ada dalam dada mereka, dalam diri mereka sebenarnya adalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Kadang-kadang kalau dia nak sesuatu kedudukan yang mereka tak akan capai pun. Mana ada maksud duniawi lah, mudah maksud ayat itu mudah. Dia nak sesuatu yang lain, nak memuaskan nafsu dia. Tu sebenarnya kita ni orang Islam ni nak kita kena korban kehendak kita. Bila bercanggah dengan kehendak Allah SWT, tu latihan. Cuba bayar kita. Saya nak sebut falsafah. Hak kita duduk semaya 5 kali sehari ni. Bila akad takbir, dia panggil takbiratul ihram. Nama pun takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni mana bila kita akad takbir, maka jadi halal semua yang halal sebelum tu. Bila kita kata assalamualaikum, jadi halal balik. Apa maksud sebenarnya? Itu sebagai latihan 5 kali sehari, patuh perintah Tuhan. Hak aku lari arak ke apa tu, hak tu memang haram sama. Dah. Nak ayatnya nak perkemahkan lagi proses kita ikut perintah Allah tu 5 kali sehari. Benda hak halal kita tak buat. Dengan sebab Tuhan takwi. Orang panggil semaya tu. Tiba-tiba tak terlatih lagi 5 kali sehari. Maknanya semaya tak capai tu, target dia tu. Semaya tu tak kena, tak kena tu. Sehingga semaya tidak boleh membentuk diri dia. Maknanya ada tak kena. Kena semok lah. Kena muhasabah. Dia panggil muhasabatul amal. Kena semok semula ibadat kita. Kena semok semula. Baik, seterusnya dalam ayat yang kedua tu, ayat berapa yang ketiga ni, yang keempat ni, surah Al-Ankabut, Allah kata wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu duk berdebat dengan ahli kitab tu kecuali dengan cara baik. Boleh berdebat tapi janganlah berdebat dengan cara yang tidak baik. Dengan cara yang tidak baik. Berdebat dengan cara baik. Misalnya jangan hina agama dia, jangan memperlekeh dia. Sebab kita tengok orang-orang yang tidak Islam pun kadang-kadang cerdik hadap. Kita dengar dia bercakap kalau dalam bab-bab tidak agama, banyak kita boleh tupai. Banyak kita boleh ambil. Kita kata idea-idea yang bernas itu banyak. Tapi kalau dalam bab agama tak boleh pakai dia. Begitu juga kita tengok. Orang kita kata orang Melayu kita lah. Ni saya tengok dalam internet. Kadang-kadang buah-buah fikiran dia tu, dia kritik ustaz-ustaz misalnya. Banyak betul. Sebab kadang iyalah ni saya sendiri pun orang panggil ustaz juga no. Jadi kadang-kadang kita sendiri banyaklah kita betul dia kritik tu.
Betul. Hak tak betul tu tak betul lah. Jadi maknanya cerdik lah. Tetapi jadi orang-orang lagu ni dia kena layan molek. Silap-silap bulan kita dia jadi kau sesak lagi. Tu kena fikirlah. Sebab tu orang cerdik juga baru boleh lawan orang cerdik juga baru boleh lawan orang cerdik hak tak betul ni. Orang hak tak cerdik, orang betul hak tak cerdik nak lawan orang hak salah. Hak cerdik ni payah katlah dia. Sebab itulah contoh saya ambil contoh. Ini contoh. Mungkin hadap tak pernah dengar. Dulu zaman Imam Ghazali dulu. Dia ada seorang yang sangat cerdik, nama dia Zamakhsyari. Dia ni asalnya berfahaman Mu'tazilah. Cerdik dia ni. Orang panggil tokoh bahasa Arab. Dia buat kaedah banyak dia buat kaedah bahasa Arab. Cerdik luar biasalah. Cerdik di zaman dia. Orang kagum. Tapi dia ni terpengaruh dengan ajaran sesat yang bernama Mu'tazilah zaman dulu. Mu'tazilah mana asas pahaman dia adalah akal. Akal ni menentukan kebaikan manusia. Mana kalau akal bercanggah dengan nas, kena terima akal. Dan dia nak Islam. Tulis tafsir. Tafsir Al-Kashaf nama. Dia ramai ulama-ulama zaman dia tu berdebat dengan dia, semuanya kalah. Ada orang kata ke dia. Dia kata kalau mu nak tahu mu ni hebat sungguh, teralah berdebat dengan Al-Ghazali tu. Orang cabar dia. Dia pun kata siapa Ghazali tu? Dia. Terahnya tu dia tak kenal Imam Ghazali tu siapa. Jadi kira-kira hari tu cuti belakang kira sekolah, cuti semua nak dengar berdebat. 5 hari debat dalam masjid. 5 hari. Cerita ni bukan hadis ni, jangan silap faham pula. Cerita ni. Dulu guru saya, mula-mula saya belajar guru saya, lepas tu kita baca dari kitab, kita jumpa lah. Bila berdebat tu, disebutnya 3 hari pertama tu orang awam dia boleh faham lagi dia berdebat. Masuk hari keempat dia tu dia faham. Sampai 5 hari. Bahkan hebat Zamakhsyari ni, mana dia bui tekanan pada Imam Ghazali dengan falsafah dia tu, Imam Ghazali pun neng nak jawab beberapa kali. Jadi Imam Ghazali ni bila dia neng tak nak jawab, dia lenggok ke langit, dia lenggok ke bumbung masjid. Lepas tu boleh jawab. Nak kali sakak dia lenggok kita boleh jawab. Zamakhsyari kata pelik ni dia datuk ni. Macam mana ni dia boleh jawab. Jadi dia tengok langit tak ada jawapan apa pun. Tak apalah. Akhir sekali. Poin akhir. Naknya orang tak betul tapi dia cerdik, payah nak urus dia. Dia kena orang cerdik juga. Memang kita ni tak rebah berleping dah dia. Dia ni salah satu akidah dia tak percaya pada alam ghaib, dia tak percaya pada makhluk ghaib, jin dia tak percaya. Dia tak percaya sebab dia tak nampak. Dia guna akal semata-mata. Tak apalah, ada tu cerita dia. Manusia ni kadang-kadang nak berubah ni benda-benda kecil-kecil ya, tidak perlu besar sangat pun. Kadang-kadang nak berubah ni, sebab nak berubah ni kadang-kadang. Imam Ghazali tanya dia, saya nak tanya tuan lah, sekarang ni apakah kerja besar yang tuan buat? Dia kata sekarang ni saya sedang menulis tafsir Quran. Al-Kashaf nama. Kalau orang awal tak boleh baca, kita takut salah. Sebab dia separuh kitab tu memang semasa dia berfahaman Mu'tazilah. Selepas dia berdebat ni dia ubah, dia betul balik, dia bertaubat. Lepas tu dia okeylah, ulama kita terima. Dia kata dia tulis tafsir. Dia tanya Imam Ghazali, awak pula apa kerja besar yang awak buat sekarang ni? Saya pun tulis tafsir juga, kata Imam Ghazali. Padahal tak ada dek pun. Imam Ghazali kata boleh saya tengok tafsir awak. Dia kata tak boleh sebab tak siap lagi. Dia bimbang takut orang curi idea ni, harta intelek ni. Tak boleh. Dia pun minta Imam Ghazali. Imam Ghazali minta nak tengok dia tak wui. Dia minta tafsir Imam Ghazali. Imam Ghazali pun tunjuk tafsir. Bila dia buka kitab tafsir hak kononnya Imam Ghazali tulis, terkejut dia. Dia tanya, betul ke ni tafsir awak sedang tulis? Memang betul lah Imam Ghazali kata. Senyap dia. Dia pun kata tunggu sebentar, saya nak balik. Dia balik di rumah dia buka, kira-kira dia buka tempat dia simpan tafsir dia. So, dia kira kalau kita buh dalam laci koci, dia tengok tafsir dia ada. Lepas tu dia pergi semula ke masjid. Dia kata saya nak tanya sekali lagi, kitab tafsir siapa tu? Betul ke awak tulis? Imam Ghazali tanya apa-apanya? Sebab sebiji supaya aku tulis. Titik pun tak lari. Imam Ghazali kata sebenarnya kitab tafsir hak mudah tu. Aku suruh jin je. Imam Ghazali kata, ni bukan hadis, ni cerita. Aku suruh jin je ambil.
Sebab apa? Sebab pahaman dia tak percaya kepada wujud jin, dia tak percaya masa tu. Sebab dia tak nampak, akal dia tak boleh terima. Kadang-kadang dengan benda-benda gitu dia mari mikir. Mari mikir, akhir sekali dia fikir banyak kesalahan dia dalam memahami kita kata ajaran agama. Akhir sekali dia mula baiki kehidupan dia, belajar dengan Imam Ghazali. Jadi maknanya jasa Imam Ghazali sangat besar dalam membaik pulih pemikiran tokoh pada zaman tu. Hak kita panggil Zamakhsyari tu. Zamakhsyari ni hebatlah kita baca sejarah dia. Baik, apa yang saya nak sebut di sini? Apa yang saya nak sebut di sini? Berdebat ataupun membicarakan perkara-perkara yang berkait dengan agama yang kita tidaklah mahir, tidak layak, itu satu kesalahan. Kita tanya tak apa, tanya ustaz gini, betul ke ustaz? Saya bahasa tak lagi, tak apa tu. Dengan maksud yang ikhlas nak cari pencerahan, hak tu tak apa. Hak ni hak Nabi, hak dalam Quran sebut ni, hak perangai kafir ni, dia nak tolak dan nak menimbulkan keraguan kepada pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu. Sebab kadang-kadang dengan persoalan tu dia menimbulkan fitnah. Banyak berlaku. Sebab tu saya dalam pengalaman saya kuliah, kadang-kadang saya tak jawab apa orang tanya, kita tahu dah ni, tak ikhlas ni tanya ni. Soalan pun kita tahu dah. Saya tak jawab, kita kata kadang-kadang saya ada satu tempat, tapi saya pun yalah, saya kata tanya bini awak boleh jawab. Kita kata gitu. Nampak dah soalan tu gong. Tanya bini awak boleh jawab tu. Dia kata sebut molek saya lah kata. Perkara tu tak payah tanya, ni pun kita bincang bab sahabat duk tanya bab lain. Dia ada tu, dia nak kenal kita tu. Manusia macam-macam ada. Orang lagu ni tak payah layan, kadang tak layan. Tak payah layan. Jadi perkara ni bukan perkara baru, zaman Nabi pun gitu. Dia kata misalnya zaman Nabi, dia kata kalau menasabah ke Nabi tu orang duk makan nasi pergi kedas pun kita tengok tu. Sepatut Nabi ni kena malaikat. Bagi orang-orang kapur tu dia kata logik juga tu. Logik juga. Sebab tu ayat Quran sebut bahawa Nabi Musa tu, Nabi semua tu orang belaka tu. Nabi Isa orang belaka tu. Bukan tak ada seorang pun malaikat orang panggil Nabi atau Rasul. Jadi kadang-kadang bila nak timbul keraguan tu gitulah. Misalnya nak jadi ulama mana bahasa Inggeris pun tak boleh. Yang lain tu. Kita pun ngelak lalu dah. Padahal boleh bahasa Inggeris pun ada ngah pun. Jadi benda-benda gitu, benda-benda yang tidak ada sakut paut pun dengan sebab tu disebut nak menimbulkan keraguan. Tu ya sebenarnya. Ni dah kalau dalam istilah ahli falsafah dia panggil pokok sufistaiyun. Dia menggunakan kaedah safsatah dia panggil. Safsatah ni hadir gini, saya ambil contoh mudah. Kita kata dia kata manis, dia kata airnya dia air kelapa dia, kita pun minum tak manis pun. Dia kata nak suruh manis pun gula. Tadi dia kata manis. Tu cara dia. Nya satu ya manis dia tu. Tengok tu. Padahal memang tahu hebat pun. Dia kata nak suruh manis pun gula. Dia guna kaedah safsatah. Kita pun jadi pening nak jawab lagu mana. Saya pernah pergi, tapi bagus juga. Dia jual bak. Dia guna cara dia. Dia kata dia jual bak, kita kata tak boleh kau nak minta kurang lah sikit rega ni. Jangan minta kurang, dia kata minta sembuh. Tengok cara, kita pun selok dengar tu. Cara tu. Kadang-kadang jadi perkara ni orang-orang cerdik, orang kafir, kadang-kadang bila dia sebut tu dak. Nasabah dia kata dak. Kita kata nasabah perempuan. Anak dia juga, anak kandung dia. Boleh 1/2. Boleh 1/3. Boleh 1 bahagian. Hak tu boleh 2 bahagian. Mana 1/3 perempuan, 2/3 lelaki. Bagi saka tak adil. Siapa dia nak puas hati gitu? Sebab kalau dalam agama ni, agama Islam je hak benar nikah lebih daripada 1. Dia pun kritik. Dalam agama lain tak ada. Sebab apa? Siapa dia boleh terima nikah aman? Hak jatuh ya. Tua tak boleh terima dah. Dia timbul keraguan. Sebab itulah hadirat bila kita bicara tentang Nabi, dia kena bicara molek, kena baca kitab syubhat haulal Islam, salah faham terhadap Islam, tentang poligami. Kalau tidak kita sendiri pun jadi nampak tak logik ajaran agama. Lepas tu nampak pula ada nikah semua berantakan belakang. Lagilah kita rasakan anjuran Islam ni kadang-kadang di luar daripada kewarasan. Macam-macam lah. Dalam internet macam-macam jumpa tu. Baik. Ni sebenarnya mutiara-mutiara yang kita boleh petik daripada bab yang kena pelima ni sangat banyak tak? Ni seolah Nabi nak mengajar bagaimana kita nak menghadapi golongan-golongan yang mana dia tidak mahir dalam perkara yang dia bincang tu.
Bagaimana kita nak hadapi dia? Dan orang ni kadang-kadang silap kita berdebat, silap kita cakap dia jadi semakin sesak lagi. Hak tu sebenarnya kalau kita duk bincang, berhati-hatilah. Kemudian dalam sabdanya yang lain Nabi sebut, Nabi kata inna abghadar rijal ila Allah taala al-aladul khasim. Sesungguhnya orang yang paling Allah benci adalah orang yang kuat berbalah, kuat bertengkar, kuat berbantah. Debat saja, tak boleh selih cakap nak debat. Allah tak suka juga begitu. Kita kena ambil kira pandangnya orang kafir tengok orang Islam, apa ustaz ni berakhirlah balah. Kalau kecek kat Sindi tak ada lah. Orang jenis hebat mahir Sindi ni ustaz, apa ustaz. Kadang-kadang orang anggap begitu. Kecek sikit Sindi lalu. Jadi kena jaga. Rajak nama seorang perawi. Abu Yahya kunyah dia. Dia ni seorang perawi yang cacat dan lemah fizikal dia. Dia meriwayatkan satu riwayat daripada Yahya bin Abi Katsir, daripada Abi Salamah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man jadala fi khusumah bighairi ilm lam yazal fi sukhtillah hatta yanzi." Mana seseorang yang berdebat tanpa ilmu yang cukup, tanpa maklumat. Orang Kelantan panggil dia kerah keng, guna keng. Tidak guna ilmu, guna keng. Lagi keng dia gerak tu dia guna juga. Orang Kelantan mudah faham kita sebut gitu. Bukan guna ilmu pun. Maknanya dia dalam proses, dalam masa dia berdebat tu, maka dia mendapat kemurkaan Allah sehingga dia berhenti berdebat, sehingga dia meninggal perdebatan tu. 3 jam main-main, duk main tarik, duk berdebat tentang politik, padahal dia tak tahu apa satu pun hak berlaku dalam tu kepada dia, sebenarnya dia tak tahu pun. Duk tengok dalam internet dengan kecek dia pulah tu, tak tahu apa leka pun. Tiba-tiba rupanya maklumat tu hak 3 tahun lepas baru tahu debat berasak tu. Tak tahu ke apa, benda-benda gitu. Kita orang Islam nak mengaji hadis jangan terjebak dalam tipu daya syaitan itu, tak boleh. Duk bicara dalam perkara hak kita tak erti. Hajjaj bin Dinar, beliau adalah perawi yang thiqah. Beliau meriwayatkan daripada Abu Ghalib, daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah, "Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Tidak akan sesat sesuatu kaum setelah datang kepada mereka petunjuk, yang mana mereka berada di atas petunjuk itu, kecuali kerana mereka banyak berdebat, banyak berbantah, banyak bertengkar dalam isu agama ni. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah tadi yang bermaksud mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu. Ni cerita orang kafir. Kadang-kadang dia debat Nabi dengan bawa kisah-kisah, dengan bawa perumpamaan. Tetapi debat mereka itu dengan maksud nak bantah semata-mata, bukan nak cari pencerahan untuk dapat kebenaran, tidak. Sebenarnya mereka itu jenis suka balah, jenis suka bertengkar. Ada jenis orang gitu. Kalau demam, kalau boleh balas segah lalu. Ada juga jenis gitu. Tak payah makan ubat. Jenis penyakit tu. Tepuk meja. No, pada benar tak belah mana pun. Kemudian Nabi sebut lagi, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati zallatu alim wa jidalu munafiq bil Quran wa dunya taqta'u a'naqakum." Sesungguhnya kata Nabi, hak paling aku takut menimpa umat aku adalah ulama tu tersalah, ulama tergelincir. Hak tu paling bimbang. Sebab biasanya ulama ni dia ada pengikut dia. Hak tu paling bimbang. Rosak ulama, rosak habis. Patu perdebat orang munafik. Munafik di sini lambang kepada orang yang tidak ikhlas maksudnya. Berdebat tu kerana nak uji kemampuan ustaz tu. Bukan kerana dia nak cari kebenaran, tidak. Patu dia nak tahu ustaz ni lagu mana. Dia nak cok lah, nak cok kau tu, nak cok kau ni ustaz tu. Dia tanya dengan maksud tu. Tak ada ikhlas pun. Dan kehidupan dunia yang memotong lahir kamu. Nak cari dunia. Kadang-kadang gitu setengah-setengah manusia. Kena berhati-hatilah. Tu boleh dosa, tak ada pasal-pasal. Boleh dosa besar, bukan dosa kecil. Kemudian Nabi bersabda lagi, "Al-mira' fil Quran kufrun
berdebat tentang Quran dalam keadaan tidak ada ilmu. Ni bukan dalam kelas pengajian maksudnya. Hak kita duk berdebat dengan guru nak supaya kita faham tu lain. Hak tu dalam proses taklim, pengajian, mengajar dan belajar. Kita kata taklim dengan ta'allum. Ta'allum tu lain. Mengajar dan belajar itu lain. Perdebatan tu tak apa. Sebab saya dulu pengalaman masa kita belajar sifat 20 dulu dengan guru. Guru saya kata kena belajar biar kita tahu. Baru kita boleh buat perbanding. Lepas tu kita boleh lah guna mana-mana kaedah pun biar kita tahu. Ni kalau kita tidak tahu rugi, kita itu satu ilmu juga tu. Kadang-kadang bincang tu tanya mari daripada pukul 8 sampai pukul 1. Setengah-setengah masalah. Enggak payah nak faham. Mungkin diguna kaedah falsafah kan. Tak apa tu. Tidak rugi masa tu. Tapi syaratnya orang kita itu dia mahir lah. Kalau dia pun lebih kurang apa kita juga. Tu yang kau cawak je tu. Silap-silap cabut piah tadi ni. Kadang-kadang tu tambah-tambah kalau masuk channel politik hadirat, dia mula naik segenap merah lah. Tu bahaya. Baik. Nabi sebut lagi. Nabi kata, ni riwayat daripada Ibnu Umar, man khasama fi batilin wa huwa ya'lam. Hak tadi lam yazal fi sukhtillah hatta yanzil, lebih kurang tadi. Sesiapa yang berdebat, berbantah, bertengkar dalam perkara batil, dalam keadaan dia tahu perkara tu sepatut tak payah debat pun, jelas dah. Bab tu aurat ni dia tak payah itu dah. Baik kata contoh kau kata jelas dah tu dalam Quran. Misalnya ada seorang menteri perempuan, lama dah cerita ni. Saya dengar dia ni dalam radio. Saya tengah bawa kereta tu, kita pasal dengar dia sebut perempuan ni kata, ada lagi lain tak mati lagi. Nampak rambut pun botak dah sikit tapi tak tutup aurat lagi. Dia kata mana? Dia kata tutup aurat ni bukan kewajipan dalam agama. Oh bagus. Bahkan dia pilih saja nak tutup tak tutup. Mana kita pun kalau tengok orang tak tutup, tak kata apa? Kerana itu pilih bukan kewajipan. Maknanya kalau dia faham molek dia kecek boleh rosak akidah tu. Sebab benda tu benda wajib. Agak-agak dia salah, dia tak faham lah, Tuhan maafkan dia. Cuma orang lagu ni hadirat kena berhati-hati benar lah kalau nak kecek dengan dia. Kalau boleh kita kena lipat selom molek nak kecek. Jangan secara terbuka boleh jadi sesat. Enggak orang sebab dia tu ramah tu. Bukan seorang. Kena berhati-hati. Silap-silap hak dia tak kata pun jadi dia kata. Sebab kufur ni kadang-kadang kalau hak duduk dalam tu boleh kira lagi. Bila tubik mulut jadi jelas kufur dia. Misalnya seorang tu dia rasa tak puas hati pada Islam, tapi dia tak berani, cuma mari proses, boleh jadi gangguan syaitan. Hak tu tak apa lagi tu. Tapi kalau siapa tubik mulut dia jadi hukum lain. Jadi pekoh lah, hukum pekoh. Situ ada hukum pekoh tu bahaya. Sebab tu kena jaga. Orang lagu ni, orang Kelantan kata kena bidimna jenis orang lagu ni. Bidi lah boleh faham tak? Orang Kelantan boleh faham. Kalau tak faham tidak Kelantan tu. Tak kena bidimna tu. Jadi kalau dia duduk bantah, duduk berdebat dalam perkara batil dalam keadaan dia tahu, dia dalam proses, dalam tempoh dia berdebat tu, maka dia berterusan mendapat murka Allah sehingga dia berhenti daripada berdebat tu. Dalam riwayat lain Nabi sebut faqad ba'a bi ghadabin min Allah, orang begini dia akan tetap terus menerus mendapat murka daripada Allah. Dalam riwayat lain Nabi sebut lagi, Nabi kata, inna akhwafa ma akhafa ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Ni sesungguhnya perkara yang paling aku takut kena atas umat aku ialah orang munafik yang alimil lisan, yang petah bercakap, banyak maklumat tapi munafik. Orang pandai bersilat lidah, kadang-kadang dia bercakap, kadang tak ada ilmu lah mana pun, tapi kecap pandai. Hak salah jadi nampak betul. Hak kita panggil ayah bu, kalau kita panggil ayah bu, hak ni Nabi kata aku bimbang berlaku pada umat aku. Saya tengok orang gunting rambut ni, dia boleh japuk belakang geria pun. Kadang-kadang dia kecek lebih pada ahli ekonomi. Memang ya gunting rambut ni. Saya pernah pergi buat gunting rambut tu, dia tanya kita tentang hukum Islam, tentang hukum hudud. Saya pun sebut sikit. Dia sebut, terkejut kita dengar, kata berat dia ni. Mahal kosin lah, tapi dia kecek tak berhenti. Dia bahas tentang hukum hudud gini-gini. Siapa kita kata ke dia, salah tu habis sebut tu. Siapa kita kata gitu? Ya, kau dia kata. Hak betul lah kan? Mau boleh tanya. Tapi dia bahas tu berasa. Kalau kecek buat politik, dia macam ahli politik lah. Orang politik pun dengar. Tak tahu apa. Pelik juga. Ada orang sebut saya, dia kata orang boleh kecek semua bab, dia abang kata pelik dengan orang gunting rambut. Ya Allah, tak tahu lah. Bukan hadis. Siapa gitu.
Maknanya berkali sebab dia duduk itu kan dia jumpa macam-macam orang jadi masuk banyak kau dalam kepala dia berkali lah. Ada yang kata gitu. Tu Nabi tak suka gitu tu. Biar kita tahu kita manusia ni ada limit dia. Kita ni boleh sekat mana kita boleh kecek. Kena tahu kemampuan diri tu. Jangan berdarah gitu. Yang terakhir, jadi Nabi sebut orang munafik. Ni munafik dia panggil munafik akhlak. Munafik ada dua. Jangan kita samakan munafik dengan munafik Abdullah bin Ubay bin Salul tu. Ni munafik akhlak. Munafik dari segi perangai, bukan akidah. Islam lagi dia tu. Ni bimbang ni. Kemudian yang terakhir Nabi kata al-haya wal ayyu syu'batan minal iman wal bada wal bayan syu'batan minan nifaq. Malu, sifat malu dan tidak banyak kecek. Kalau bahasa Kelantan, sedikit bicara, tak kecek banyak. Kecek benar-benar perlu. Tu salah satu cabang iman. Sifat orang beriman. Sifat orang beriman. Kecek tak banyak. Dia kalau dia kecek benda orang boleh ambil, boleh tupai lah. Mana kalau dia kecek sikit boleh pahasa guni. Tidak kecek seguni nak pahasa pun tak boleh. Tu bukan cabang iman. Orang beriman yang sempurna iman, yang peringkat tinggi, jenis kecek benda perlu ya. Patu sifat malu tu tinggi. Tetapi Nabi kata wal badha, dan ucapan yang dibuat-buat fasih, orang panggil mengada-ngada, takalluf fil lisan. Takalluf mana mengada-ngada dalam bercakap. Nak nampak dia ni cerdik. Tu. Patut perkataan keji, bazak ni perkataan keji. Misalnya kecek sikit, duk isyarat ke lucah sama, itu makna bazak. Itu satu makna. Yang kedua, bazak juga boleh dengar arti kecek nak supaya orang suka. Nak bodek orang. Hajinya ni gitu. Tapi setengah ulama kata bazak ni lebih kepada seorang bercakap kiyah pada set sama. Ujian lecah pun kecek ku set juga. Duk paku dini pun kecek ku set. Macam-macam lah. Kiyah ku tu belakang. Ni dia panggil bazak. Kemudian jenis tadi wal bayan. Bayan ni maknanya mengada-ngada dalam percakapan, lebih-lebih. Ni termasuk dalam orang munafik. Sifat orang munafik. Kena berhati-hatilah. Kecek pun kena jaga. Kita orang beriman ni gitu sifat dia. Begitulah hadirat. Insya-Allah syarah tu kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Jadi hadirat dengar apa yang kita baca, sedikit maklumat yang kita dapat pada pagi ni, kita gunalah sebagai untuk kita kata bahan untuk kita muhasabah diri kita. Aku ni berada dalam posisi yang bagaimana? Tu sepatutnya kerja umat Islam. Selain pada dia fikir perniagaan, selain dia fikir kepada benda-benda lain, dia kena fikir tentang diri dia. Aku ni berada dalam posisi mana? Sebab kita nak jumpa Tuhan ni, kita bawa amalan kita. Kena fikirlah dia. Mudah-mudahan dengan sedikit maklumat yang kita dapat daripada beberapa contoh ayat Quran dan hadis Nabi ni, dia menjadi satu peringatan, tazkirah kepada kita. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya setakat itulah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.